Salam sejahtera kepada para pensyarah dan hadirin sekalian. Hari ini, kumpulan kami iaitu 00 Works ingin membentangkan hasil bahan bantu mengajar kami bagi e-showcase KPBB Oktober tahun 2021. Bahan bantu mengajar kami merupakan KPBB bagi subjek PJNS 3063 dan subjek EDUP 3053. Nama penasihat pensyarah kami bagi subjek PJNS 3063 merupakan Puan Isra binti Arifin. Manakala nama penasihat pensyarah kami bagi subjek EDUP 3053 merupakan Cik Siti Khadijaah binti Muhammad Bajuri. Ahli-ahli kumpulan kami terdiri daripada saya Ting Wei Po, Wong Rujen, Winnie Chen Wen Wen, Ivy Chai In Wei, dan Karya Azhar Ari Puding. Hasilan bahan mengajar kami bernama Konda Kondi PJ. Tujuan kami menghasilkannya adalah untuk memperkenalkan permainan tradisional konda kondi kepada para murid secara digital. Hal ini dikatakan demikian kerana permainan tradisional semakin dipinggirkan oleh masyarakat terkini atas sebab kemajuan penggunaan ICT yang semakin pesat. Hasilan bahan mengajar kami direka untuk murid tahun 5. Kerangka konsep KPBB bagi subjek PJNS 3063 ialah kami telah memilih DSKP Pendidikan Jasmani tahun 5. Standard kandungan yang telah kami pilih ialah 1.14 iaitu berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggaraan. Standard kandungan yang kedua ialah 2.14 iaitu berkebolehan mengaplikasi pengetahuan dan strategi dalam aktiviti dan kesenggaraan. Standard kandungan yang ketiga ialah 5.4 iaitu berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Manakala dari segi standard pembelajaran, kami telah memilih 1.14.2 iaitu bermain permainan tradisional yang menggunakan kemahiran membaling, memukul, berlari dan menangkap seperti permainan kotak-kondi. Selain itu, kami juga memilih 2.14.2 iaitu menyatakan strategi dalam permainan tradisional kotak-kondi. Yang ketiga ialah 5.4.4 iaitu menerima kelemahan rakan sepasukan dan kekuatan pihak lawan sebagai cabaran. Dalam kerangka konsep KPBB bagi subjek EDUP 3053 ialah bab 2 reka bentuk pengajaran, bab 10 penerbitan video pendidikan dan juga bab 11 iaitu perintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. The big idea ialah guru kreatif dan kritis. Dalam subjek 3063 iaitu kurikulum pendidikan jasmani dan kaedah pengajaran, kami telah mereka bentuk bahan bantu belajar untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani secara berkumpulan. Manakala dalam subjek EDUP 3053 iaitu teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran, kami telah menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Dengan itulah, the big idea telah dicapai kerana kami telah interdisipliner kedua-dua subjek tersebut secara kreatif dan kritis sehinggalah menghasilkan Konda Kondi PJ. Dalam proses penghasilan Konda Kondi PJ ini, yang pertama iaitu persediaan. Selepas kami telah menerima soalan daripada para pensyarah, kami telah meneliti kehendak soalan tersebut, iaitu bagi yang EDUP menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran dan juga PJMS iaitu penghasilan aktiviti bagi pengajaran pendidikan jasmani bagi permainan tradisional. Dan kedua-dua soalan tersebut telah kami kaji dan telitikan. Dan selepas itu, kami telah menetapkan ahli kumpulan bagi menghasilkan perbincangan dan bahan inovasi kami. Dalam hal ini, engage telah berlaku kerana kami telah meneroka soalan tersebut untuk memahami kehendak soalan. Yang kedua iaitu perancangan. Kami telah merungkai the big idea iaitu guru yang kreatif dan kritis. Dan kami telah menetapkan tajuk iaitu kami telah memilih aktiviti permainan tradisional konda kondi. Dan kami telah mengumpul maklumat daripada bahan internet dan juga perkongsian daripada pensyarah kerana kami telah mengadakan Google Meet dengan para pensyarah iaitu Cik Siti Khadijaah dan Puan Isra untuk membuat dan menghasilkan bahan inovasi kami. Dalam hal ini kami juga telah mengambil kira pemanfaatan digital kerana kami telah menggunakan aplikasi teknologi seperti Gradle, Edupuzzle, WordWall dan Pautu untuk menghasilkan bahan inovasi kami. Dan dalam hal ini, engage juga berlaku. Yang ketiga iaitu pelaksanaan. Dalam proses ini, yang paling penting iaitu kemahiran komunikasi. Kami telah berbincang dan telah mengadakan Google Meet beberapa kali untuk menghasilkan bahan inovasi kami. Kami telah merancang satu RPH bagi tahun 5 pendidikan jasmani
Selepas itu, kami juga telah mengaplikasikan model pembelajaran pelajar dan kompetensi pembelajaran 6C. Terhasillah bahan inovasi konda-kondi PJ kami yang sempurna. Selepas itu, kami telah membuat penilaian, iaitu kami menilai produk dengan mengedarkan instrumen penilaian kepada para pensyarah dan juga guru-guru pelatih di IPG. Contohnya, kami telah mengedarkan borang soal selidik kepada guru-guru yang berada di kawasan bandar dan luar bandar, yaitu guru pendidikan jasmani dan pensyarah-pensyarah daripada IPG lain. Selepas kami mendapat maklum balas daripada mereka, kami juga telah membuat penambahbaikan. Hal ini memperlihatkan kemahiran menilai dan kemahiran menaklu secara logik. Selepas itu, kami telah menjalankan perkongsian pintar dengan pelajar PISMP option pendidikan jasmani. Dan kami juga telah menjalankan perkongsian pintar dengan IPG lain, iaitu IPG Ken. Dan selepas itu kami telah mendapat respon dan cadangan daripada mereka. Dan dalam hal ini proses extend telah berlaku kerana kami telah berkongsi dengan guru-guru yang lain tentang bahan inovasi konda-kondi PJ kami. Seterusnya, untuk modul 3R, yaitu Rigor, Relevance, and Relationship, terdapat 4 kuadran yang penting dalam membantu untuk membina bahan. Yang pertama, pemerolehan. Menyederaikan aplikasi atau kemudahan yang boleh digunakan bersesuaian dengan subjek pendidikan jasmani. Seterusnya, aplikasi. Pengaplikasian pengajaran pendidikan jasmani menggunakan teknologi dibina menggunakan aplikasi yang sesuai. Ketiga, asimilasi. Menggunakan kemudahan teknologi pelajar mencari dan menganalisis kesesuaian aplikasi yang digunakan. Dan yang terakhir, adaptasi. Pelajar dapat menyediakan bahan bantu mengajar yang berkesan dan memastikan murid sentiasa aktif walau belajar pendidikan jasmani secara dalam talian. Baiklah, saya akan menerangkan tentang pembelajaran pemanah 6C. Dari aspek sosial iaitu karakter, kami dapat menggunakan bahasa yang sopan apabila bertanya soalan kepada pensyarah dan atau mendapat maklum balas daripada senior-senior dan dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan. Yang kedua ialah citizenship, iaitu kewarganegaraan. Kami dapat menghasilkan bahan inovasi mawjud iaitu konda-kondi PZ yang memenuhi kehendak di negara atau global, terutamanya pada masa pandemik ini. Yang ketiga ialah collaboration, iaitu kooperatif. Kami dapat melibatkan diri secara aktif apabila berbincang dalam kumpulan dan dapat mengeluarkan pendapat dengan bebas. Kami juga dapat menerima pandangan dan menghormati pandangan orang lain dengan hati yang terbuka. Dan kami sentiasa saling membantu antara satu sama lain apabila ahli kumpulan menghadapi kesusahan dalam menyiapkan tugasan KPPP ini. Yang keempat ialah communication, iaitu komunikasi. Kami sentiasa menggunakan bahasa yang sopan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kami dapat menyampaikan mesej dengan jelas dan mudah dalam aplikasi kegiatan konda-kondi PJ yang kami hasilkan. Yang kelima ialah kreativiti. Kami dapat menjana berbagai idea untuk menghasilkan bahan inovasi mawjud iaitu konda-kondi PJ bagi mengatasi isu tempat bermain konda-kondi, terutamanya dalam pandemik ini. Yang terakhir iaitu yang keenam ialah kami dapat berfikiran kritis dengan menghubungkan isu semasa PJ yang didapati semasa menjalani pengalaman perasaan sekolah 3 dengan tugasan KPPP ini. Kami juga dapat memilih media yang relevan dengan tajuk permainan tradisional konda-kondi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengalaman sepanjang mengikuti kursus EDU 3053 dan PJMS 3063. Yang pertama ialah dapat mengaplikasikan pelbagai penggunaan digital dalam reka bentuk bahan pengajaran dan pembelajaran secara maya. Misalnya, penggunaan word EDU Puzzle digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang terdapat di dalam kegiatan supaya murid-murid lebih memahami isi pengajaran pada hari tersebut. Yang kedua ialah memperolehi ilmu dalam teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK. Yang ketiga ialah lebih memahami tentang isi pengajaran pendidikan jasmani.
Yang keempat ialah dapat membuat bahan inovasi untuk pengajaran pendidikan jasmani pada pandemik COVID-19 ini. Yang kelima ialah dapat menceburi ilmu tentang permainan tradisional konda-kondi dengan lebih mendalam. Terdapat beberapa keunikan dalam hasilan konda-kondi PJ kami. Keunikan yang pertama ialah hasilan kami adalah dalam peta 2 dimensi. Yang kedua, kami telah menyediakan rakaman video yang berkaitan dengan bahan inovasi mawjud konda-kondi. Bahan inovasi tersebut akan menyelesaikan isu tanah dalam kalangan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana kawasan ketinggalan setiap murid adalah berbeza. Adanya yang tempat perumahan mereka hanya dengan lantai simen. Oleh itu, mereka dapat menghasilkan bahan inovasi tersebut dan bermain permainan konda-kondi tanpa adanya kawasan tanah sahaja. Keunikan yang seterusnya ialah kami telah menyediakan kuis pengukuhan secara aplikasi yang Word dan Edipuzzle. Berikut merupakan bukti-bukti gambaran tentang kuis pengukuhan yang secara maya. Rumusan KPBB. Produk baharu. Penciptaan produk baharu dapat membantu murid memperolehi ilmu pengetahuan tentang pendidikan jasmani melalui multimedia interaktif. Kelebihan yang pertama ialah menggalakkan pelibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani. Konda-kondi PJ ini dapat menarik minat murid kerana murid dapat berinteraksi dengan guru dalam keadaan maya. Kelebihan yang kedua ialah mewujudkan komunikasi dua hala. Fungsi panggilan video dalam konda-kondi PJ membolehkan setiap orang murid di dalam ruang tersebut membuka atau menutup kamera dan mikrofon untuk berkomunikasi dengan guru. Cabaran yang pertama ialah kekurangan ilmu teknologi maklumat dan komunikasi TMK. Dalam konteks ini, kumpulan kami menghadapi kesusahan untuk menghasilkan produk konda-kondi PJ dengan menggunakan multimedia interaktif Catertown. Cabaran yang kedua ialah cara penggunaan aplikasi multimedia konda-kondi lebih kompleks. Guru perlu memerlukan masa yang lebih panjang dengan memberi penjelasan kepada murid terlebih dahulu sebelum menggunakan Catertown dalam pengajaran dan pembelajaran permainan tradisional konda-kondi. Cadangan penambahbaikan. Sebagai seorang guru, kita haruslah menceburi bidang TMK untuk memenuhi tuntutan PDP. Dalam masa pandemik ini, kreativiti guru dalam merancang PDP berasaskan TMK amat penting untuk menarik minat pelajar dan mencapai objektif PDP. Seterusnya, guru memberi penerangan kepada murid tentang cara penggunaan konda-kondi. Selepas menerangkan, murid-murid mempunyai masa yang cukup untuk mencuba bermain konda-kondi PJ ini supaya dapat mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat dalam konda-kondi PJ ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.